Namun begitu, dia melihat budak itu masih mengejar dengan laju. Oh my god. Seram. Dan terus bertanya. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Hari ini kita kembali lagi dalam Seismik Seram jam 12 Part 2 sebab ramai yang minta. Malam ni kita ada partisipan kita. Kita ada Anit Marisa. Dan kita terbangkan semula Farouk Johari. Terusnya, pencerita seram kita malam ni, kita ada Leia. Siapa tu? Dan malam ni kita akan bacakan kisah seismik seram daripada artikel yang ditulis oleh Farouk sendiri. Really? Iaitu cerita hantu karak highway paling legend Shucks lah. yang seram sampai ke tulang. Karak highway. Takut. I've heard about Karak highway. Paling anchor kat dunia. Korang dah bersedia? Yes. Go. Yes. Mari kita mulakan. Okey, penampakan Pontianak. Tanpa fikir panjang, pintu kereta ditutup dan Saifullah menekan pedal minyak semahunya. Malik menekuk muka. Azizi pula menenangkannya. Tingkapnya sebelum tu dibiarkan terbuka, pantas ditutup. Hadi bertanya apa yang mereka nampak dan kenapa ketakutan sampai begitu sekali. Aku rasa aku nampak Pontianak. Dia tengah baring terlentang atas but kereta kau, tapi muka dia menghadap kita. Masa aku toleh ke belakang tadi, mata aku betul-betul nampak dia. Selepas mendengar pengakuan rakannya, Saifullah cuba memberanikan diri untuk melihat ke cermin pandang belakang, namun tiada apa yang kelihatan. Hadi pula cuba pandang ke belakang menerusi cermin sisi. Pul, betul lah, aku nampak ada benda dekat belakang, kata Hadi. Mendengarkan katanya, kami semua tidak putus membaca kalimah Al-Quran. Hadi pula beberapa kali mengalunkan azan dalam tempoh 15 minit. Apabila keadaan menjadi tenang, baru empat sekawan ni faham mengapa lori dan kereta yang memintas mereka menyalakan lampu besar. Mungkin mereka nak bagi tahu kita pasal lembaga tersebut. Oh, maknanya lori tu nampak atas kereta dia lah. Ya. Tetapi kita yang tak faham. Mujur juga mereka masih boleh mengawal kenderaan kerana panik dan takut melampau juga boleh mengundang kemalangan. Jelasnya, dan yang sehingga kini mengelak untuk melalui lebuh raya Karak pada waktu malam. Ramai yang berpendapat kawasan di sepanjang lebuh raya tersebut memang keras. Ada yang mengaitkan gangguan-gangguan tersebut terjadi ekoran kejadian kemalangan maut yang kerap berlaku di situ. Ada juga yang berpendapat kawasan tersebut memang keras kerana ia adalah tapak asal perkuburan lama. I so far kalau dekat Karak highway ke apa-apa tak adalah lagi experience. But there is one time yang betul-betul depan mata I tak kenal lah, tapi my friends kenal depan mata I lah. So ada satu hari tu kita orang habis kelas malam pukul 10. And then macam I dengan kawan-kawan I ni kita orang ada benda yang tak puas hati dengan. Ya betul. Eh. It's my son. Aku tutup mic. Basically, I dengan kawan-kawan I, kita ada macam masalah production tau during that time. So, adalah kita orang jumpa dekat taman, dekat area perumahan tu. And then, tengah sembang-sembang semua tu, macam kawan I, dua dekat swing set. I duduk dekat depan ni. Kawan I seorang ni dekat sini mencangkung tau. And then, tengah sembang-sembang, I directly cakap dengan kawan I yang tengah cangkung tu. Tiba-tiba macam, dia gelak macam tu. Lepas tu dia macam, I tanya lah, kenapa? Dia nampak. Tiba-tiba ni kan, dia kata macam, ada yang pandang kita. Dan macam, apa yang pandang? Oh my It was gosh. like around 11 during that time. So, I macam, I ingat kan ada pakcik-pakcik ke apa pandang kan daripada rumah ke. Dia macam, dia gelak lah macam, ada yang pandang, dia dengar je kita. Lepas tu, kawan I pula kat sebelah yang swing set tu dia boleh kata, kau kenapa kau tegur? I macam, apa yang diorang cakap ni kan? Rupa-rupanya diorang cakap ada nampak something kat belakang. Kita orang dekat taman kan. Belakang I, jalan pasal ada padang.
Korang kat taman malam-malam, apa korang buat kat taman malam-malam? Tak, sebab kita orang baru habis kelas. Dan kita ada benda yang tak puas hati. Kita orang just nak sembang lah. So, ala-ala dekat area-area perumahan kita orang tu, kita orang stop dekat taman je. So, tengah sembang-sembang tu semua. And then my friend tergelak tu. And then dia macam, tak apa ni, pandang aku. Pasal I macam lagilah orang suruh pandang. And then sembang, I terus macam gagap. I terus tak cakap kan. And then dia macam, tak apa, buka je cerita apa-apa. Aku tak nak fikir macam tu. And then the next day I tanya dengan kawan I, apa yang kau nampak? Dia kata, aku nampak perempuan baju warna putih, rambut panjang, mata merah. Dia tengah dia macam gayut dekat bawah. Gayut. Dia gayut dekat bawah pokok dekat belakang padang tu. Dia gayut weh. Oh my god. Alright. Cerita kedua yang berjudul Panggilan Seram ke sebuah saluran radio. Weh, cerita ni seram doh, serius. Kan? Cerita ni kisah benar. Suatu malam, seorang DJ radio pada tahun 90-an mengadakan satu rancangan berkongsi cerita-cerita seram. Ada seorang pemanggil call dan ceritakan satu pengalaman ngeri. Cerita itu didengar secara langsung di radio oleh semua pendengar seluruh Malaysia. Pemanggil itu telefon dan menceritakan pengalaman dia sedang memandu malam di satu lebuh raya bersama isteri, anak dan kedua orang tuanya, yang mana kemudian mereka terlibat dalam satu kemalangan tragik. Okay, mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Kereta yang dipandu itu terjatuh ke dalam gaung. Dia memberitahu dia sangat sedih kerana kedua orang tuanya dan seluruh ahli keluarganya meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Akhir sekali dia berkata dia nampak dirinya juga mati di tempat kejadian. Diikuti dengan hilai tawa dan kemudian talian aku pula meremang ni. DJ radio berkenaan cuba memanggil semula beberapa kali dan panggilan tidak dapat disambung lagi. Beberapa minit kemudian, rancangan kembali seperti biasa. Ramai yang menyangka ia hanya sekadar satu panggilan palsu atau prank call. Namun, keesokan harinya, di akhbar terpampang berita mengenai kemalangan di kilometer yang sama seperti yang diceritakan oleh si pemanggil radio malam tadi. Dan mangsa yang mati adalah 2 orang warga emas, seorang kanak-kanak dan sepasang suami isteri. DJ radio berkenaan terkejut lalu cuba mendengar semula rakaman malam tadi dari pemanggil misteri tersebut. Namun, rakaman tersebut kosong dan hanya dipenuhi dengan bunyi senyap yang mengerikan. Wih, siapa yang call tu? Okey, pengalaman aku personally alhamdulillah, selama aku hidup, aku tak pernah lagi lah macam encounter benda-benda ni. Maksud aku tak pernah nampak lah. Aku ni jenis macam, kalau aku dengar kan, aku buat bodoh macam tu lah. Aku buat tak tahu. Ni aku nak cerita masa aku pergi, macam Brenda sebelum ni cerita pasal dia pergi hiking kan. Macam aku kan banyak hiking juga. So aku ada macam satu pengalaman dekat Terengganu. Aku pergi hiking dekat CBL. CBL ni Cemerung Berembun Langsir. So kat Cemerung Berembun Langsir ni, kita orang dah sampai satu campsite untuk bermalam. Masa tu macam semua dah campak beg apa semua, tengah macam nak set up kemah bagai apa semua kan. Tiba-tiba kita orang didatangi oleh, tak silap aku 3 ekor ular tau. So macam kita orang semua nampak tau ular ni apa semua. Lepas tu ada satu ular ni dekat longgokan beg tu, dia macam pergi masuk tau dekat bawah longgokan beg. Kita macam aduh, macam mana nak ambil beg ni. Lepas tu ada seorang member kita orang ni yang macam berani lah. Dia macam berani sikit kan. Kita orang macam suruh dia ni lah, alih-alihkan beg kan. Lepas tu dia alih satu-satu beg kan. Alih satu-satu. Tiba-tiba ular tu tak ada.
Tiba-tiba kita orang nampak ular tu dah ada dekat tempat lain. Macam dah dekat dalam sungai, dah dekat tepi sungai. Kita rasa macam pelik lah. Macam macam mana ular ni yang memang semua orang nampak ular tu masuk dekat longgokan beg tu, tapi tiba-tiba bila alih beg, ular tu dah tak ada. Tiba-tiba dah ada dekat Jelmaan. Kita orang rasa itu Apa ular tu? jelmaan. Jelmaan tu macam nak memberi macam petanda lah, macam a sign or something. Tapi macam ada member aku seorang ni, kan ada 3 ekor kan. Ada macam seekor tu dia pergi macam baling kot. Wih. Dia macam cari kan. Lepas tu dia dapat dia macam campak ular tu, macam campak jauh juga lah. Jangan buat macam tu. Lepas tu member aku yang berani tadi tu, yang dekat bag tadi tu, malam tu dia tak boleh tidur Sebab dia fikir kot. And dia rasa ada satu benda yang mengelilingi kita orang sepanjang malam dekat campsite tu. Dia kata sepanjang malam tu dia duduk dia tak boleh tidur, and dia macam boleh rasa atau dengar, rasa kot dia cakap, rasa macam ada benda yang mengelilingi campsite kita orang, macam sentiasa memperhati. Bila kita dah habis ekspedisi kan, kita orang macam buka cerita. Dia rasa macam buka cerita. Rupanya dekat campsite yang pertama tu, yang kawan aku yang berani tu kan, yang aku cakap tadi kan, dia rasa macam ada benda yang memerhati sepanjang malam. Lepas tu malam kedua tu lagi seorang pula, kita orang punya guider, dia rasa macam ada something else lah. Macam ada something else. Dia macam boleh rasa lah yang ada benda yang tak kena, ada macam entiti yang dekat dengan kita orang, yang nak dengan kita orang pada malam tu. Kalau hutan memang macam tu kan. Memang tempat dia lah. Tengok tak satu video yang viral sebelum ni, yang diorang pergi mandi air terjun tu, main air terjun. Lepas tu budak kecil ni, mak dia record lah, panggil ajak naik, dah nak malam, dah nak senja, jom balik semua kan. Tengok tak video tu, ada nenek kebayan kat belakang. Sumpah. Hana, Patah, jom balik, jom. Video tu pun aku macam seram gila. Nenek kebayan tu masa dia record, nenek kebayan tu ada kat batu ujung tu tau. So bila dia pergi kat anak dia, dia dah macam menggigil, dia cakap, "Jamlah, naiklah cepat balik, jom ikut mama balik." Nenek kebayan tu dah ada kat batu belakang, betul-betul depan handphone dia tu. Lepas tu makcik tu terus tumbang. Dia pengsan kot. Dia pengsan kot, dia macam pitam. Kereta sebuah keluarga rosak dan tersadai di tepi lebuh raya. Gambar tu takut. Tak tengok gambar tu. Sepasang suami isteri yang masih muda bersama bayi mereka sedang dalam perjalanan di lebuh raya Karak. Mereka memilih waktu malam untuk mengelak trafik jam dan panas matahari. Semasa si suami memandu dalam kesunyian lebuh raya Karak, tiba-tiba kereta yang dipandunya menghadapi masalah dan enjin terus mati. Jadi Si suami keluar untuk periksa enjin kereta tersebut, manakala si isteri bersama anak mereka menunggu dalam kereta. Selepas beberapa minit, si suami kembali semula dan memberitahu yang dia tidak jumpa apa-apa masalah dan cuba menghidupkan kereta itu lagi. Tetapi kereta tersebut masih tak nak hidup. Akhirnya, si suami terpaksa membuat keputusan yang sukar, sama ada tunggu sahaja dalam kereta sampai kereta lain datang atau cari pondok telefon berdekatan. Tidak ingin meninggalkan keluarganya, si suami mengambil keputusan untuk menunggu. Namun, setelah 20 minit, tak ada satu kereta pun lalu di situ. Si suami tiada pilihan. Dia nekat untuk cari pondok telefon berdekatan. Sebelum pergi, dia menasihati isterinya untuk mengunci pintu kereta, lalu dengan berat hati pergi meninggalkan isteri dan anaknya. Si isteri hanya melihat suaminya berjalan pergi dengan kirasauan di minda. Dia berdoa agar seseorang akan ternampak kereta mereka yang rosak dan menawarkan bantuan tak lama lagi. Berjam-jam berlalu dan si isteri mula bertambah risau. seram tu. Dia risau Lama dia. jika sesuatu terjadi kepada suaminya. Tiba-tiba, dia terlihat cahaya biru dan merah yang datang dari kereta peronda. Melalui cermin pandang belakang, dia nampak seorang anggota polis keluar dari kereta
dan menuju ke kereta rosak tersebut. Mereka meminta si isteri untuk keluar dari kereta rosak tersebut secara senyap dan jangan pandang belakang. Si isteri keluar bersama bayi dan berjalan ke arah kereta polis dan anggotanya. Bila dia sudah berada di jarak yang selamat, dia pun menoleh ke belakang dan terlihat kepala tanpa badan suaminya di atas kereta mereka. Oh my. Sehingga hari ini, badan si suami masih belum ditemui. I ada a few pengalaman taklah kena kacau teruk, tapi pernah kena. Masa tu, aku ingat lagi, masa tu form 5 tau, tingkatan 5. So, hari tu hari Jumaat. Mak aku dekat rumah sorang-sorang dengan anak buah aku. Anak buah aku waktu tu baru setahun kot. So, waktu tu tengah hari, pukul 12. Anak buah aku nangis lah. Nangis tengah hari. Budak-budak kecil nangis. Lepas tu mak aku dekat dapur nak buat susu dia semua. Mak aku nampak aku balik rumah. Waktu tu aku pakai baju pengawas lah. Tapi bila aku masuk, aku tak bagi salam pun. Aku masuk. Lepas tu dia macam kat rumah. Masuk, lepas tu aku terus duduk kat sofa sorang-sorang macam ni. Aku duduk senyap macam tu. Lepas tu mak aku kat dapur. Mak aku cakap, tu Acu dah balik. Adik, Acu dah balik dah. Tapi anak buah aku yang dekat ruang tamu tu, yang dekat kawasan aku duduk tu, still menangis. Lepas tu mak aku cakap lah dengan aku, tengok Sarah tu sikit, dia nangis tu. Jadi tolong tengok sikit. Lepas tu aku senyap je duduk kat situ. Mak aku cakap, aku bangun, aku pergi dapur, aku selisih dengan mak aku. Lepas tu mak aku bawa lah susu pergi depan bagi anak buah aku minum. Macam tu lah. Tapi anak buah aku macam tu lah, nangis-nangis. Sampailah bapak aku balik. Bapak aku balik, anak buah aku dah okey dah. Lepas tu 12 tengah hari, Zaidi pun pulang ke rumah. Assalamualaikum. Aku bagi salam lah, Assalamualaikum. The moment aku masuk rumah, mak aku terus macam terduduk. Mak aku buat muka macam tercengang lah. Aku cakap, mak kenapa? Mak aku terus macam, kau dah balik tadi kan? Kau dah balik tadi kan? Macam tu. Lepas tu cakap lah mak, balik? Mana ada? Ni baru balik ni. Kau dah balik tadi. Kau pakai baju pengawas warna biru. Dia cakap mak aku, mak, hari ni kan hari Jumaat. Berjumaat kan pakai baju Melayu. Baju Melayu putih lah, samping biru kan. Tegur dia terkenang kejap. Dia kata, habis tu tadi siapa yang balik kalau bukan kau? Okay, the title is Nampak emak saya tak? Tak nampak. Pada suatu malam, ada seorang lelaki yang berasal dari Kuala Lumpur mau pulang ke rumah pada waktu malam. Namun lelaki ini yang begitu suci pemikirannya daripada kisah-kisah hantu di Lebuh Raya Karak terlalu penat pada malam itu, lalu memilih untuk berhenti memandu dan tidur di dalam kereta di tepi jalan. Why? No. Baru sahaja beberapa minit dia terlelap. Dia kembali dikejutkan dengan bunyi ketukan tingkap dari luar. Hey! Rupa-rupanya ada seorang budak lelaki yang merenungnya tanpa berkelip-kelip dan bertanya kepadanya di mana ibunya. Pemandu itu masih mempunyai naluri yang kuat. Nalurinya kuat mengatakan dia harus menghidupkan enjin kereta. Lui, aku tengah bayangkan. Pemandu itu pun terus meninggalkan tempat tersebut dengan kereta yang dipecut laju. Namun begitu, dia melihat budak itu masih mengejar dengan laju. Oh my god. Seram. Dan terus bertanya. Aku bodoh semazim. Dan terus bertanya jika pemandu itu tahu di mana ibunya. My experience, I tak pernah experience like hantu kacau. But the weirdest experience is bila I tidur kan, I have out of body experience. I was sleeping one day in my hostel room. So I was sleeping like this lah, okay? I was sleeping. Alah, Princess Leia. So I tidur kan. And then I can feel, I know I'm awake. You know, I know I'm awake. I don't know why, but I'm sleeping. I know that I'm awake, but I'm sleeping. It's very weird. So I was sleeping, right? I was sleeping like this. Oh my god. And then I can feel someone holding my hand, like both sides of my arms,
Lepas tu dia tarik lah. And then into sitting position. Yeah. Oh, you. I really feel it. I really feel my body like into sitting position, you know. Like someone really in real life, like he just like grabbed me and then put me into sitting position. And then I can see everything in front of me. I know where my table is. The table is over there. Like everything is fine. Everything in the room is normal. But I know that I'm sleeping. I can see myself sleeping at the side. So like you memang no one angkat you lah. No one angkat I. Macam sedar lah time tu. Macam tidur tu dia- tak tidur. It's like a dream, tapi dia bukan dream. I don't know. Some people say it's spiritual. Some people say it's, you know, your body. Sleep paralyzed. Yeah, Kan? sleep paralysis. Okay, itu sahaja cerita-cerita yang telah dikongsikan dalam Seismic Seram jam 12. Okay, dulu dah jatuh. Sorry guys, I kena buka lampu sebab I takut sangat I dengar bunyi-bunyi tadi. Kalau korang ada sebarang kisah-kisah seram, korang boleh komen dekat bawah, boleh kongsikan dengan kita orang. So next episode kita orang boleh ambil cerita-cerita yang menarik. Tapi kalau make sure nak post komen cerita pasal kisah korang tu, jangan terlampau panjang lah Okay, thank you guys. Terima kasih kerana malam ni kita sama-sama bercerita. Seram-seram, Thank you so much takut-takut. for having me. I miss you guys. It's good to see you guys. Thank you so much guys. Okay, so kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye guys. Bye guys.